Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Dah masuk belum? Hari ni hari apa? Hari ni hari Selasa. Korang pergi kerja Lambat masuk hari ni. Saya nampak nama Muhammad Senor. Thank you for watching. Sihat hari ni? Hari ni Alhamdulillah. Cuaca di Keluang Alhamdulillah elok. Hamiah Badaria, thank you for watching. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dah nampak nama Abdul Latif. Hai Encik Latif, one of our Ultimate Plus. Thank you, selalu tengok live. Waalaikumsalam Puan Suhaili. Puan Suhaili kerja ke tu? Lama tak jumpa. Waalaikumsalam Noliza Mokhtar. Muhammad Fragrances. Memang orang putih ke? Waalaikumsalam Siti Maisara. Waalaikumsalam Ara Farhana. Anisha. Semua waalaikumsalam. Liza Lizut. Comel lah. Umi Kamarina. You Liza Lizut Saya Ijah Ijut. Betul. Saya orang Jawa kan tak kerti sebut huruf Z. Saya Iza. Kalau belah-belah ayah saya kan Jawa, dia sebut Ijah. Bila masa dia nak gurau-gurau, diorang panggil Ijah Ijut. Ijah Ijut. So nama-nama tu dulu-dulu masa kecil kita tak suka tau. Apalah panggil kita. Oh baru balik kerja Ara. Mesti penat kan. Saya dulu pernah kerja kilang 12 jam. Kalau saya pergi pukul 7 malam, saya balik 7 pagi. Ui, ngantuk Terus tidur lah. Dah solat siap-siap dekat kilang kan. Terus tidur sampai pukul 12 lah. Sebelum nak pergi kerja balik pukul 7 malam tu kan, nak masak apa semua. Tapi yang ini saya, Waalaikumsalam Su Sobakin. Saya, waktu tu saya kerja sebulan je. Teman adik saya teringin nak kerja kilang. Saya ni kakak kena dia kan, tanggungjawab. So hari ni saya nak cakap pasal, thank you Suryani Satung from Sabah. Saya suka kalau korang sebut hai. Saya from Perak, saya from Terengganu, Kelantan. Saya suka. Saya ni apa, Ani Nani daripada Felda Mokil habis. Felda Mokil saya pernah mengajar tak dulu Mokil pernah tak pernah. Saya mengajar sampai Caah waktu tu, Seri Bali Caah. Mokil tu ayah saya. Kenal kot ayah saya Kerani dulu. Waalaikumsalam Jamila. Tak, saya bukan orang putih. Saya di Gelang Patam. Terima kasih banyak Muhammad explain. Saya pun ternampak ni Dang Adang. Waalaikumsalam Hamizan Aizan. Betul? Waalaikumsalam Rosmaya. Hai. Dah breakfast belum? Belum pula breakfast. Sekejap lagi lah. Senyuman. Lepas tu apa lagi ni? Waalaikumsalam. Amin. Okey. Hasad dengki. Hari ni kita nak cerita. Saya nak sebut sedikit je tau. Saya tak boleh sebut banyak-banyak sebab masa suntuk. Dan kita pun nak kupas pun apa yang saya mampu kupas je. Macam semalam kadang-kadang kalau kita bagi topik tu, yang saya mampu kupas tu sampai situ je lah. Kalau kadang-kadang ada kita punya follower ataupun yang dengar ni, dia nak share sekali ilmu-ilmu tentang apa tajuk saya kupas hari ni, panjang lah ada komen kat situ. So kita biar je lah. Kita sama-sama belajar kan. Tak kira lah, setiap orang ada pandangan masing-masing. Ni pandangan dari saya. So kalau korang nak share pandangan pun boleh tulis dekat komen. It's okay. Jangan lupa tekan button share biar ramai. Hai Mok Cik dari Kerteh Terengganu. Sampai sekarang lah saya kalau sebut Terengganu je saya dah terliur dah. Sebab banyak makanan sedap kat Terengganu. Kota Damansara. Thank you Anwar Yahya pagi dari Kelantan. Hai Syafidah Mustafa from Sabah. Hana Ijan. Perak Nora Syam. Perak, adik-beradik IPA 2 duduk Perak. Saya punya lah, saya dengan Tuan Najib. Sarawak Muhammad Hamizan. Gurun Kedah Tuan Rizwan Wan. Gurun saya belum sampai lah. Doakan saya dapat sampai sana. Ada apa kat Gurun Kedah? Ada tempat makan best. Saya tak ada lain lah. Puan Izzah ni apalah kan. Nak kurut tapi cakap pasal makan je kan.
Dan antara yang kita happy kan makan. Hai Momisu dari Banting. Hai Azhar. Hasad dengki. Salah satu daripada penyakit hati is hasad dengki. Saya kupas sedikit. So, kalau kalian ada nak kupas boleh komen lah. Komen. Tapi kupasan kita tu, kita first kita kena bersihkan hati dululah Macam saya tadi, kita baca doa. Baca doa yang bila kita cakap tu ataupun bila kita tulis tu memang daripada Allah. Memang semua daripada Allah. Tapi kalau kita niatkan yang ini, niatkan kerana Allah, InsyaAllah apa yang kita cuba nak sampaikan tu mudah difahami. Orang yang dengar tu pun boleh ambil yang baik. Kalau kita tersalah cakap pun, orang yang dengar tu pun maafkan. Penting tau. Sebab bila contoh saya bagi live hari ni, macam selama-selama ni kalau saya bagi live, niat saya tak takut ke? Takut kita kalau kita tersalah cakap. Kalau kita memang confirm lah, kalau kita nak kupas satu isu tu, ada orang kecil hati, ada orang yang terima dengan hati yang terbuka. Dia masing-masing. Dia ikutlah kita nak jadi macam mana nak terima benda tu. So kadang-kadang ada orang yang terima, dia terkucil hati. Tu saya minta supaya Allah ampunkan dosa saya, supaya orang yang terkucil pun ampunkan dosa saya. Best gurun, insyaAllah nanti saya datang dari Puchong Banjir. Banjir Puchong Banjir ke dah settle ke belum ke, tengah kemas ke apa? Yang lebih-lebih makanan. Itulah, makanan Kedah memang best. Okay, boleh go to the topic. Hasad dengki. Macam mana kita tahu kita ni hasad? Hasad dengki tu apa? Kena tahu dulu. Hasad dengki tu apa? Hai Alustar from Alustar Ikin Fadzi. Tu akan sebut nama awak tu. Kalau cemburu, hanya cemburu dalam hati. Kadang-kadang ternampaklah kat air muka orang cemburu kan. Tiba-tiba dia bercakap, tiba-tiba dia diam. Tengah-tengah bercakap, lalu kita jadi senyap terus. Sebab apa? Mungkin cemburu akan kehadiran kita. Cemburu, tapi dia tak buat apa-apa. Dia diam je lah terus. Diam. Malah nak komen. Contoh, ada dua orang makcik saling berborak-borak. Mula-mula borak pasal biasa-biasa je, isu semasa ke, ataupun dah makan belum, masak apa hari ni kan, pergi mana sekejap lagi. Tiba-tiba salah seorang tanya, anak engkau kerja apa yang sulung tu, contoh. Dan yang tukang jawab tu jawablah, anak saya. Sebab dia ingat anak orang tu kerja kilang. Mungkin lah kan. Tiba-tiba dia jawab, anak saya engineer. Tiba kan. Dah takkan dia nak cakap dah memang anak dia engineer kan. Dia jawab, anak saya engineer. Tegur diam lah makcik yang bertanya tu. Kan, cemburu. Cemburu ni dia maksudnya apa? Tiba-tiba datang. Masalah hati kita ni, kita tak boleh, dia bahaya hati ni, dia sentiasa berbolak-balik. Kejap kita beringat, kejap kita terlupa, kejap kita rasa baik kat orang, kejap kita rasa cemburu kat orang. Okey, cemburu satu hal. Dan ada beberapa tempat yang kita dibenarkan cemburu. Contoh kalau dia lebih kepada kalau orang tu dah kaya tapi dermawan. Kalau dia berilmu, dia menyampaikan ilmu dengan bersungguh-sungguh sampai orang yang dapat ilmu tu pandai, berjaya. Kita kena cemburu tu. Orang-orang macam ni sebab dia punya saham akhirat dia insya-Allah besar di sisi Allah, insya-Allah. Lagi-lagi kalau dia orang-orang macam ni sentiasa ikhlaskan diri, sentiasa ajar, didik diri dia orang ni bersih hati, ikhlas semua. Tapi ada manusia yang dia tak dapat kawal cemburu dia sampai makin besar. Terima kasih banyak dah share. Terima kasih banyak yang tekan button share. Waalaikumsalam. My Aizat Yati Mansur, thank you. Jumriyah Sainuddin share. Saya minta tolong share lah sikit-sikit. Mana tahu ada yang dapat kebaikan dari sharing anda. Anda lah dapat. Sama-sama kita, okay? Share. Kita pun nak share juga benda-benda baik kat dunia akhirat ni. So tiba-tiba cemburu. Tak dapat nak kawal cemburu dah. Lepas tu kita pun agaknya orang yang jenis asyik terlupa je nak bersihkan hati, asyik terlupa je nak minta doa ke Allah. Ataupun kita jenis yang ambil ringan tentang masalah hati ni. Kita tak tahu betapa beratnya masalah hati ni. Sebab hati yang bersih tu sahaja yang Allah akan terima.
kembalilah jiwa yang bersih, kembalilah jiwa yang tenang, mutmainnah. Kan nafsu ada beberapa peringkat kan. Nafsu tak silap saya ada 7 ke 8 peringkat. 7 peringkat nafsu. Nafsu mutmainnah antaranya. Yang ketiga ke keempat peringkat. So nak sampai kepada nafsu mutmainnah tu bukan senang. Tetapi bila kita dah sampai, dah ada atas lagi. Lepas mutmainnah ada atas lagi, tingkatan nafsu. Bila kita dah dapat ketenangan sampai nafsu mutmainnah tu, insya-Allah hati kita tu adalah hati yang bersih, yang suci, yang tenang, yang kita sentiasa polish. Orang kata bukan kasut je nak kena polish. Dan bila cemburu dia makin besar, dia tak dapat kawal, sampailah dia menjadi hati dia tu hasad, dengki. Penuh hasad. Dia sampai mendengki orang. Antaranya mungkin dia tak dapat mengutuk, mengumpat, tak dapat hina, tak dapat buat fitnah. Mungkin dia dah buat fitnah kat orang. Mungkin dia cuba pengaruh orang lain untuk benci akan seseorang yang dia cemburu sangat tu. Tak berjaya juga. Dia pelik. Makin ramai pula suka kat Syianu tu, makin ramai pula sayang kat dia. Pelik aku macam ni. Apa dia buat? Sebab pada aku dia ni bukanlah elok sangat pun, kan? Sebab kita cemburu, jadi Allah menutup kita melihat baik orang. Ataupun orang kita ternampak dia memang baik, tapi Allah menutup hati kita daripada hilangkan rasa cemburu tu. Tak hilang-hilang cemburu tu, sebab kita ada penyakit hati yang dah kronik. Okay? So jadilah hasad dengki. Tak cukup dengan fitnah, kita gunakan tindakan. Fitnah tu guna mulut, mengumpat guna mulut, apa lagi, cakap buruk orang guna mulut. Tak cukup dengan mulut, buat. Kita gunakan tindakan, kita gunakan perbuatan. Apa dia contoh? Kalau tengok kedai makan Syianu tu, ramai je orang, tiba-tiba kita bakar kedai dia. Kita buat-buat terbakar, buat-buat macam, bukan buat-buat lah orang kata, memang kau bakar lah kedai. Tindakan itulah kesan hasad dengki. Sampai kita tak boleh kawal, tak boleh fikir dengan rasional apa yang kita buat tu. Sampai ada orang yang hasad dengki sangat sampai dia bunuh orang. So kalau kita tengok benda-benda macam ni, siapa yang akhirnya yang rugi? Orang yang akhir orang tu mungkinlah kenalah. Itu pun Allah dah tertulis takdir dia kan. Tapi orang yang paling rugi, orang yang akhir paling rugi ni kita. Orang yang hasad dengki tu. Kalau kita ada hasad dengki tu, cepat-cepat buang. Kalau kita dah cemburu melampau tu, cepat-cepat hilangkan. Cepat-cepat istighfar banyak-banyak. Dan yang paling sekarang ni, zaman-zaman teknologi ni, dia ada satu teknologi yang ni teknologi tinggi tau. Pun akibat daripada orang yang hasad dengki, sampai dia terfikir nak melakukan satu teknologi yang kita tak nampak dengan mata. Punya tinggi teknologi ni. Tak nampak dengan mata. Ni lah satu-satunya hasad dengki yang kalau dia buat, dia tak masuk lokap, dia tak kena penjara, dia tak kena hukuman dunia, tak kena. Iaitu teknologi apa? Siapa tahu? Saya rasa ada yang tahu ni. Kalau siapa yang panjang akal sikit. Yang saya nak cerita ni teknologi apa? Betul Sabariah Ahim, dengki mendengki ni amalan syaitan. Kenapa jadi dengki tu? Sebab dia sombong. Mula-mula dia sombong. Kenapa pula puan orang dengki ni mula-mula dia sombong? Betul. Sebab dia macam tak boleh terima. Kenapa orang tu lebih dari dia? Siapa orang tu? Aku ni patut lebih. Aku pelajar pintar. Aku dulu masa sekolah bijak. Kenapa tiba-tiba dah besar dia pula kaya dari aku? Kan? Dia sombong. Dia rasa dia bagus. Dia rasa dia lagi bagus dari orang yang dia dengki tu. Tiba-tiba nak jadikan cerita, Allah takdirkan orang yang dia dengki tu lagi nampak senang dari dia, lagi nampak bahagia dari dia, lagi disayang ramai orang berbanding dia. So dia dengki. Sebab itu dengki terhasil daripada sifat sombong, rasa diri bagus dan tak boleh terima akan kelebihan orang lain daripada dia. Betul tadi siapa yang cakap tadi? Sihir. Teknologi sihir. Sihir ni kenapa panggil teknologi puan? Teknologi. Kita tak nampak.
Mata ni boleh nampak satu alam ni, boleh nampak langit, boleh nampak bumi, boleh nampak beribu orang. Bila berlaku teknologi yang satu ni, sihir ni, kita tak nampak. Tahu-tahu dah sakit si Anu tu. Tahu-tahu dah tak boleh bangun dah. Itulah saya kata teknologi sihir. Sampai dia gunakan sihir, dia hantar sihir kepada orang, dia bertemu dengan bomoh-bomoh. Bomoh-bomoh ni, dia nak duit. Datang orang kat dia, dia sangat sukalah. Siapa customer bomoh ni? Orang-orang yang hati kotor. Orang-orang yang nak dengki orang. Orang-orang yang tak percaya kepada Allah. Orang-orang yang syirik. Itulah customer bomoh. So baik ke bomoh tu? Confirm jahat. Sebab dia dah terlebih dahulu jahat daripada Allah. Dia buat kerja Allah. Dia nak menjahanamkan hidup manusia. Mana ada bomoh nak bagi hidup manusia baik? Saya nak bagi dia sihat, dia sakit je, saya bagi dia sihat lah. Bomoh ke tu? Mana ada. Kalau kita dah sampai jumpa bomoh, tu maksudnya kita adalah orang yang syirik. Kita semua tahu kan, orang Islam, semua dosa Allah boleh ampun, kecuali dosa syirik. So jangan sekali-kali kita syirik kepada Allah. Bomoh, berjumpa bomoh, menyihir orang, mendengki orang, termasuk dalam golongan syirik besar. Kena tahu tu. So macam mana nak minta ampun nanti? Kan? Allah dah marah. Syirik kecil banyak. Antaranya itulah riak. Penyakit-penyakit hati tu syirik kecil. Rasa diri bagus, syirik kecil. Tak boleh rasa bagus sebab yang paling bagus Allah Ta'ala. Tak boleh kita rasa. Kalau kita nak makan ubat pun, kita kena niat ini ikhtiar. Allah suruh ikhtiar. Jangan cakap, makanlah Panadol tu nanti baik demam. Bukan. Kena istighfar tu syirik kecil. Kalau dah syirik kecil banyak-banyak, macam mana? Kan? Patutnya cakap, ni Panadol, usahalah makan insya-Allah. Apa-apa kita sebut, sebab itu kena sebut insya-Allah. Sebab semua sekali dengan izin Allah. Termasuklah bila kita rasa kita dah tak hasad dengki, hati aku dah cuba baikkan, dah cuba bersihkan hati, kenapa tak senang-senang hidup? Syirik kecil. Kenapa? Meragui rezeki dari Allah. Pun sama, semua kena jaga benda-benda macam ni. Nak jaga benda-benda macam ni, tentulah tak ada lain. Kita kena dekat dengan, pertama, alim ulama'. Kena dekat dengan orang-orang yang baik. Kena dekat dengan Al-Quran. Kena dekat dengan kitab-kitab hadis. Guru-guru hadis. Kena dekat dengan guru-guru mengaji yang hidupnya dilingkungi dengan Al-Quran setiap hari sepanjang masa. Kan dia ajar ngaji kan. Memanglah yang telinga dia tu, dia hanya mendengar alunan daripada kitab suci. Kan? Tak ada cara lain. Dan yang paling penting, kena belajar. Kena cari ilmu. Jangan malas cari ilmu. Hidup ni kalau kita tak cari ilmu, tak rajin cari ilmu, macam tak ada guna hidup ni. Dia gitu je lah, dekat takut lama je lah dia duduk tu. Nanti dia cemburu, hasad dengki pun dia tak perasan benda tu salah. Dia tak perasan tu masalah lagi. Masalah kita ni, saya ni, kadang-kadang kita rasa kita tak dengki orang. Itulah payahnya kalau kita rasa kita baik je sentiasa. Padahal kita ni, dengki ni sebenarnya istighfar. Kalau kita perasan apa yang kita buat tu salah, sekurang-kurangnya kita boleh istighfar, kita boleh betulkan balik. Kalau kita buat salah dan kita tak perasan pun itu adalah salah ataupun tak, kita tak boleh terima yang takkanlah aku jahat macam tu. Takkanlah aku nak buat orang macam tu. Taklah, aku tak ada dengki orang lah. Kalau kita tak perasan dan kita deny, kita menafikan, macam mana kita nak kembali ke pangkal jalan? Macam mana kita nak betulkan diri kita? Macam mana kita nak istighfar? Kan? Sebab itu pertama-tama kena rasa diri ni tak ada apa-apa. Kena rasa diri, kena selalu cakap, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni macam-macam aku dah buat. Aku ni macam-macam dosa yang aku buat, ya Allah. Engkau tutup lagi aib aku. So bila kita sedar diri yang Allah tutup aib kita sentiasa, kita kena tutup aib orang. Tu cara kita bersyukur kepada Allah. Tentulah kita bersyukur kan. So cara bersyukur macam mana? Sebut Alhamdulillah sahaja ke? Alhamdulillah, rezeki banyak hari ni. Alhamdulillah. Oh hari ni gembira saya dapat makan sedap. Alhamdulillah. Oh hari ni saya tak ada orang nak malukan saya. Alhamdulillah. Ya betul. Pertama kena Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kita kembalikan pujian kepada Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam.
Kita tapi, apa tindakan kita? Tindakan orang yang bersyukur tu apa? Kita tutup aib orang. Kita jangan sebab aib orang, kita nampak aib dia. Allah bagi kita ternampak tiba-tiba. Allah nak uji kita tu. Ni kau ternampak aib dia ni. Dia ni orang cakap baik gila ni, tiba-tiba kau ternampak. So apa kita kena buat? Diam. Tutup aib, istighfar. Istighfar banyak-banyak dalam hati supaya kita tak terbuka aib orang. So apa lagi yang Allah bagi rezeki kat kita? Apa-apa yang Allah bagi, contoh Allah bagi orang sayang kita, Allah bagi orang sayang kita tu rezeki tau. Kalau orang sayang kita, Masya Allah. Lagi-lagi kalau orang baik-baik sayang kita, apa jadi kat kita? Sepanjang masa kita didoakan orang tersebut. Kadang-kadang kita tak kenal pun siapa. Jauh dia duduk. Mungkin saya duduk Keluang, orang yang sayang saya mungkin duduk Thailand, ataupun duduk Alostak, ujung kan, ujung Keluang, ujung Alostak, Penang. Ataupun orang yang sayang saya mungkin daripada kalian ni ke. Saya mohonlah kasih sayang daripada kalian. Bila kita sayang, kita doakan orang. Macam saya ni, saya share ilmu saya sebab saya sayang. Saya sayang ramai. Saya yakin saya ni, malah ada yang cakap lah, dia kata kalau orang kaya ni dia susah nanti ke akhirat, banyak nak kena soal. Betul. Betul, nanti Allah akan soal. Tapi kita boleh doa pada Allah, ya Allah, izinkanlah aku hamba-Mu yang hina ini dapat masuk syurga-Mu tanpa hisap, ya Allah. Aku tak sanggup nak jawab apa saja soalan dari Engkau, ya Allah. Kerana aku banyak dosa, banyak silap. Dan banyak Engkau bagi kat aku kat dunia ni, semua benda Engkau akan tanya. Dari mana dapat rezeki ni, apa gunanya? Masa guna harta, masa guna rezeki ni, ada riak sombong tak? Ui, takut. Nak kata saya tak takut? Ui, hari-hari setiap masa saya takut. Tapi kadang-kadang asbab kita sayang hamba-hamba Allah yang lain. Sebab kita bila kita cakap atau bila kita buat sesuatu tu sebab kita sayang kepada hamba Allah. Kita sayang kepada manusia lain. Kita sayang kepada ahli keluarga kita. Kita sayang kepada pasangan kita. Kita sayang kepada anak murid kita. Kepada tim kita. Allah tengok belas. Allah tengok kita belas ihsan dia. Allah tengok, Allah bagi rahmat. Allah kata kesian hamba aku yang seorang ni. Dia banyak sayang orang. Dia banyak maafkan orang. Apa orang buat kat dia, dia maafkan. Kesian kat dia. So bila Allah kesian kat kita, best tak? Best. Sebab nanti Allah akan kesian kat kita masa ke akhirat esok. Di waktu kita dah tak ada tempat tambah amalan waktu tu. Yang kita boleh tambah amalan, yang kita boleh bagi benda-benda baik ni, kata-kata yang baik ni, tindakan-tindakan yang baik ni masa kat dunia ni lah. Kan? Yang kita boleh nak ingatkan orang ni, yang kita boleh nak bagi tahu, saya sayang awak lah, apa kata? Jom kita pergi, kita berniaga cara baik. Jom kita tak payah pakai bomo-bomo, tak payah, jom. Kita berniaga usaha sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah pandang usaha kita, Allah bagi kita senang. Kan? Kita kat dunia ni lah tempatnya. Kat dunia lah tempat saya, Tuan Najib dan semua tim Momentum, guru-guru Momentum, cikgu-cikgu Momentum yang anda semua kenal, yang anda semua sayang insya-Allah. Kat sinilah tempat kita cari makan untuk dunia akhirat. Bukan cari makan kat dunia je. Yang ke akhirat tu lebih lagi. So, saya harap apa saja perkongsian dari kami, bukan saya saja bagi live, tim saya ke waktu petang kan, niat dia orang tak ada lain, nak bagi tahu, hey, marilah kenal kita, marilah join kelas kita. Kita buat kelas yang best. Kita buat kelas ni kelas yang insya-Allah kalau buat betul-betul, belajar betul-betul, boleh buat duit. Dan kelas kita pun banyak yang free. Macam Tuan Najib cakap semalam kan, join kelas free dulu. Belajar betul-betul, buat betul-betul. Beranikan diri untuk bertindak. Rajinkan diri untuk bertindak. So nanti bila dah belajar, dah dapat masa berniaga tu, dapat masuk duit sikit, simpan separuh belanja. Masa simpanan tu dah ada, kalau teringin nak kuasai ilmu berniaga online ni dengan besar lagi, dengan dalam lagi, masuklah kelas kita yang berbayar. Kan? Memang saya tak cakap kelas kita murah, kelas yang berbayar kita mahal. Tetapi berbaloilah dengan usaha kita, dengan kos yang kita dah keluarkan, dengan kat mana kita belajar. Bukan kita belajar dekat-dekat. Kadang kita belajar ilmu teknologi berniaga apa semua ni dekat sampai pergi US Tuan Najib tu. Mana-mana negara kita pergi, kita bukan berjalan-jalan tau. Saya tipu kalau cakap tak berjalan. Kita berjalan-jalan. Tetapi setiap kita berjalan tu, kita mengkaji teknologi sekarang. Kita mengkaji tentang ilmu bisnes yang berlaku pada waktu sekarang. Apa yang sedang berlaku ni. Kita bawa ilmu-ilmu tu ke sini, ke anda semua. Kalau nak ikutkan lah, kita ikutkan hati kan. Kalau hati saya kotor, kadang hati saya pun kotor kan. Kecil hati kan.
Orang Malaysia ni kenapa kecam laki saya kan? Kecil hati, ya Allah, ya Tuhanku. Kadang-kadang kalau tak tahan hati tu macam nak lari kan? Tapi tak elok kan lari dari masalah kan? Macam nak tutup lah company kat Malaysia ni. Kita buka company kat Dubai ke? Kita pergi buka company dekat mana, London ke kan? Ya, kita ada kos, kita ada bajet kan? Kita boleh bawa lagi lah bajet kita semua. Kos kita, duit kita semua keluar negara kan? Kalau nak ikutkan hati kotor. Tapi fikir lagi. Tak apalah Izzah cakap dengan ni sendiri. Tak apalah Izzah, agaknya diorang ni tak tahu lagi. Diorang ni belum tahu. Jadi sabarlah. Sabarlah masih duduk menetap kat Malaysia. Kita bayar cukai pun cukai kepada rakyat, kepada negara Malaysia. Kita bayar zakat pun kita utamakan kawasan-kawasan yang sekeliling kita. Macam saya duduk Keluang, utamakan tempatan bayar zakat dekat Keluang. Biar rakyat masyarakat Keluang dapat sedikit sebanyak apa benda yang kita bayar tu. Kalau kita nak bagi sumbangan pun kita utamakan kaum kerabat kita dulu. Kok ada pakcik-makcik yang susah sangat ke, kita bagi yang tu dulu. Dan baru kita bagi kepada yang lebih jauh. Macam tu lah hidup kita ni. Kadang-kadang turun naik, kadang-kadang lemah, kadang-kadang kuat. Tapi saya harap korang semua pun kenalah usaha untuk diri sendiri. Kenalah bersihkan hati. Kalau kita ada rasa cemburu, jangan biar lama-lama. Kena cepat-cepat istighfar, cepat-cepat baiki. Kenapa? Patutnya kita fikir macam ni. Kenapa Allah bagi dia berjaya? Sebab yang bagi orang tu berjaya Allah. Tapi kenapa dia sombong tapi berjaya? Tak, itu dia dengan Allah, tuan-puan. Kita tak payah nak pening-pening ni. Malah ada komen kat saya, macam mana puan kalau dah lah sombong bercakap peli pula, macam nak buat tu. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Terus terang saya cakap, saya nak jawab pun macam tak pandai aku nak jawab apa benda dia cakap ni. Sebab semalam saya tengah cakap topik bersangka baik kan. So bila bersangka baik dengan orang kaya, bila nampak orang kaya tu memang sombong, memang muka dia macam tu kan, pandang kita sebelah mata je kan. Of course lah, mungkin kalian ternampak perilaku-perilaku macam tu, orang memang sasah ni, memang sombong ni kan. Tapi saya tak boleh nak komen, saya tak boleh nak apa benda aku nak jawab ni kan. Sebab percayalah kita ni semua akan dihitung oleh Allah. Nak buat muka belagak ke, nak pandang orang sebelah mata ke, nak bercakap kasar ke orang, ataupun nak merendah-rendahkan orang ke, itu nanti kita akan jawab dengan Allah. Allah tak akan lepaskan, tuan-puan, walaupun sezarah. Kan Allah dah janji dalam Quran. Allah kalau dah cakap dalam Quran tu, maksudnya insya-Allah memang betul lah tu. Allah akan tanya. Baik sebesar sebiji zarah pun Allah akan balas. Kejahatan sebesar sebiji zarah, sebiji sawi, sebesar biji sawi. Tahu tak biji sawi tu kecil macam mana? Sebesar zarah pun Allah akan balas. Allah akan tanya, kenapa dulu pandang rendah ke orang? Kenapa dulu cakap buruk ke orang? Ya Allah, aku tak sengaja. Ya Allah, ampunkan aku. Ya Allah, aku tak sengaja, dia jawab. Dan kalau dia tak sengaja, tiba-tiba Allah ampunkan. Yang kita busy-busy kat dunia ni nak mempersoalkan tu, kenapa buang masa kita? Nanti kita pula kena jawab. Kenapa mempersoalkan orang si anu-anu tu, sedangkan kau tak tahu apa-apa pun pasal dia? Entah-entah orang yang kita ternampak tu, Allah bagi kita ternampak aib orang tu, buruk orang tu, sombong orang tu. Entah-entah ujian orang tu sangat berat, yang kalau kena kat kita ujian tu, kita tombang sekejap. Kita takkan dapat nak hadap ujian orang tu, kan? So setiap orang ada ujian masing-masing. Makin orang tu diberikan nikmat rezeki yang banyak. Contoh nikmat rezeki yang banyak ni bukan kaya je, anak yang ramai, apa lagi, orang bawahan dia yang ramai. Kalau dia jadi ketua dekat suatu syarikat, dia dilantik jadi, engkau jadi CEO atau COO, tiba-tiba bawah dia ada 3,000 orang pekerja. Kalau korporat kan, so berapa ramai dia nak kena jawab dengan Allah tu nanti. 3,000 pekerja, apa yang telah engkau lakukan? Adakah engkau mengingatkan mereka supaya dekat denganku? Ya Allah, banyak nak kena jawab. Kan, bukan orang kaya je kena jawab macam tu. Orang yang ada pangkat, orang yang Allah bagi tanggungjawab besar, semua menjawab dengan Allah. Kesianlah kat diorang. Kalau anda nak kesianlah kat kami. Tapi apa yang kami buat, takkan kita nak buang harta? Tak naklah harta ni, ya Allah, sekejap lagi nanti kan kena jawab dengan engkau, takut. Betul ke cara macam tu? Harta, nikmat, tanggungjawab, pangkat Allah dah bagi.
itu daripada Allah. Kemasyhuran ada juga Allah bagi. Kenapa Allah bagikan kadang kita tak nak masyhur, Allah bagi juga jadi masyhur. Kenapa? Supaya antara kebaikan dia, kalau orang ramai nak tahu siapa yang pandai ilmu bisnes, dia tak tahu macam mana dia nak pergi belajar. Jadi Allah bagilah Tuan Najib ni masyhur. Allah bagi Tuan Najib ni terkenal supaya orang tahu, oh dia ni ajar orang bisnes online. Dia ni ajar orang copywriting. So bolehlah siapa yang nak belajar tu, saya tak cakap semua nak belajar, saya kata siapa yang nak belajar tu dia tahu nak cari siapa. Sebab Allah bagi dia terkenal. Sebab itulah kita kata antara kenapa macam mana boleh nak terkenal, ilmu marketing. Tapi marketing, berapa ribu orang buat marketing? Dan berapa ratus orang saja yang berjaya. Yang Allah bagi terkenal, ramai je buat marketing, buat flyer, banner dan sebagainya. Macam dulu Tuan Najib, usaha dia daripada 2004, masuk surat khabar, 1000 surat khabar, bayarlah berapa ribu ringgit. Tak terkenal pun, tak ada orang pun nak datang kat kita, nak jadi customer kita. Sedih waktu tu. Dengan duit kita yang com-com cukup-cukup je, tapi kita kena juga bagi tahu orang, hey aku ada berniaga ni, Mela datang jadi customer aku. Mela yelah bisnes kau tak ada duit macam mana? Kan? Tapi tak ada masa tu, tak berlaku. Belum berjaya. Allah kata, dia kata masa ni Najib belum berjaya, sabar dulu Najib. Sebab itu penting bila kita buat sesuatu, jangan putus asa. Hari ni tak berjaya, buat lagi kaedah lain. Pergi belajar, buat lagi. Sampai satu masa pasti Allah akan bagi berjaya. Sebab waktu itu, sebab Allah pertama, Allah memang suruh usaha. Dan yang kedua, bila Allah bagi berjaya, maksudnya Allah bagi kita tanggungjawab baru. Elok-elok kita hanya bagi tolong isteri saja. Aku ni nak kaya lah, nak bahagiakan isteri aku. Kan isteri aku teringin nak beli baju sutera, aku tengok dia kesian, dia aku tak mampu nak belikan. So Allah bagi dia rezeki lebih sikit sampai dia mampu belikan sehelai baju sutera untuk isteri dia, bahagiakan isteri dia. Tiba-tiba dia berniaga lagi, usaha lagi, belajar, usaha. Allah bagi lagi nikmat, Allah bagi tambah lagi harta, Allah besarkan lagi company dia. Tanggungjawab dia dah bertambah. Kena ingat tu. Dia kena bantu siapa pula? Dia kena bantu kaum keluarga dia yang lagi besar tu. Dia kena bantu kaum keluarga isteri dia. Dia kena bantu siapa? Dah habis bantu, tambah datang lagi. Allah bagi lagi nikmat, Allah bagi lagi rezeki. Ada lagi rezeki ni. Dia kena buat apa lagi? Kena bantu masyarakat. Besar. Sebab itu bila kita tengok orang tu makin berjaya, kita kena doakan dia. Ya Allah, jadikanlah dia hamba-Mu yang beriman, bertakwa dan beramal soleh. Doa 3 ni jangan tinggal tuan-puan. Iman tu keyakinan kita. Melalui apa? Perbuatan kita, hati kita, fikiran kita kepada Allah. Rukun iman ada berapa? 6. Saya yakin semua orang dah tahu. Benda-benda ni asas. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Kan? Kena hafal 6 tu. Jadi bila dah beriman tu kena bertakwa lah. Bertakwa tu takut kepada Allah. Bila kita takut kepada Allah, orang kaya tu tak adalah dia sombong. Sebab Allah benci orang sombong. Dia tak nak sombong, dia tak buat sombong. Dia bersihkan hati dia rendah diri. Lagi apa lagi? Bila kita takwa, kita takut nak buat dosa. Jadi kita tak aniaya orang. Kita tak gunakan harta kita tu untuk aniaya orang. Kita tak gunakan harta kita tu untuk kita sombong dengan orang. Bahkan kita gunakan lagi harta kita tu, orang kaya akan orang, bayar zakat lagi banyak, sumbangan, infak dan sebagainya. Lepas tu dia akan gunakan harta dia untuk buat marketing lagi besar. Kita besarkan lagi marketing kita supaya ramai orang dapat belajar dengan kita. Memanglah tak adalah. Memang betul lah kata dah kalau buat duit dengan ramai orang. Dah memang kalau ramai orang datang, orang tu bayar, ya kaya kita. Itu kan rezeki yang Allah bagi. Janganlah cemburu pada orang-orang yang berjaya ni. Janganlah cemburu pada orang-orang yang berniaga. Tahu tak berapa banyak kerja keras dia letak untuk bagi berjaya macam tu. Kita tak tahu apa-apa tuan-puan. Bila kita tengok orang lain lebih kaya dari kita, kita kena ingat mesti usaha dia berpadanan dengan apa yang dia dapat. Kemudian kita doakan dia supaya dia jaga harta tu elok-elok, supaya dia gunakan harta tu dengan cara yang elok, yang ikut redha Allah. Beriman, bertakwa, beramal soleh. Amal soleh bukan saja amal ibadah kita kepada Allah. Amal soleh, amalan kita, amalan baik kita kepada manusia, menyantuni manusia. Kat situlah kalau korang nampak kenapa saya suka manis muka. Saya percaya
Semua orang, semua kita ni suka orang yang manis muka. Manis muka, manis wajah itu adalah salah satu menyejukkan hati orang. Kadang-kadang ada orang yang resah gelisah, yang sedih, dia ada ujian, dia ditimpa ujian, dia fikir banyak, dia ada hutang banyak, dia sedih. Tiba-tiba Allah lalukan kita di depan dia. Kita pula maniskan muka kita di depan dia. Manalah kita tahu dengan kita manis muka tu dia ternampak sejuk hati dia, tenang jiwa dia. Kan ke satu pahala buat kita? Kan ke satu kebaikan, satu sedekah dari kita kepada dia? Dan kalau Allah terima sedekah tu, Allah terima manis muka tu, kan ke kita yang dapat dia punya kebaikan tu? Betul tak tuan-puan? So antara yang baik-baik dengan manusia adalah pertama sekali maniskanlah muka. Jangan duk bawa muka masam mencuka depan orang. Nanti orang tu fikir aku ada buat salah ke? Padahal baru jumpa tadi. Macam mana pula boleh dimasam muka kat aku? Jangan gitu, nanti orang salah faham kat kita. Orang ingat dia ada masalah dengan kita. Orang ingat nanti kan orang takut jumpa kita. Takutlah jumpa dia, dia selalu muka buat muka lah. Saya takutlah macam saya ada buat salah kat dia. Tak baik, tak masal-masal je korang kan. Padahal kita tak ada padahal mungkinlah waktu tu kita masam muka bukan sebab apa-apa pun. Mungkin sebab kita terlalu berat ni mikir, kenapalah si Anu lebih berjaya dari aku, kenapalah si Anu lebih disayangi daripada aku. Dah masam muka kita waktu tu. Padahal tak kena-mengena dengan orang yang tengok muka kita. Tapi orang tu terasa. Tak memasal. Tak memasal buat orang terasa. Dah aku bebel lama ini. Okay tuan-puan, thank you Hasma for watching. Nur Laila pagi, Sasa Farah, Waalaikumsalam. Siapa lagi? Saya tadi bila bercakap saya susah nak tengok. Siapa bagi kata semangat sikit untuk orang yang baru berniaga macam saya. Hidup ni keras. Betul Akmal Khalil. Akmal, saya faham bila awak kata nak berniaga ni keras, dunia yang keras. Betul. Berniaga ni bukan sahaja dunia orang yang keras hati nak berjaya. Berniaga ni juga untuk orang yang kuat jiwa dia. Yang bila dia gagal, dia bangun pelan-pelan, dia buat lagi. Akmal, malam-malam jangan lupa solat jagalah. Memang kita insya-Allah solat jaga. Kalau kita boleh carilah perkara-perkara ibadah-ibadah yang tenangkan hati kita. Contoh kita buat solat sunat. Contoh nanti bangun awal sikit dari semua orang. Bangun awal sikit dari orang lain. Buat tahajud. Tahajud 2 rakaat sahaja insya-Allah. Kalau kita rajin sikit, ada masa lebih sikit sebelum azan, tambah solat taubat. Sebab kita banyak dosa dengan Allah. Dah tambah solat taubat, kita tambah solat hajat. Masa solat hajat boleh doa pada Allah. Apa yang kita nak doa? Saya nak bagi tips sikit. Kalau Akmal nak buat solat hajat 12 rakaat. Selalunya orang yang buat solat hajat 12 rakaat memang dia memohon kepada Allah, merendah diri, bermohon bersungguh-sungguh, serahkan apa sahaja ujian hidup dia pada Allah. Dengan solat hajat 12 rakaat tu asbab usaha ikhtiar, Allah akan makbulkan apa yang kita nak, insya-Allah. Lagi-lagi kalau kita niat, dah senang esok aku nak tolong orang, dah senang esok aku nak ajar orang, macam mana nak senang? Sebab macam tu lah yang Tuan Najib bertekad dulu. Dia dah puas hidup susah, dia dah belajar sana sini pun belum dapat hasil. Awak bayanglah dari 2004 kita mula bernafas. 2000 lahir Husna, 2011, 2012. Kiralah berapa tahun. Sebelum-sebelum tu memang menangis, air mata saja yang menghiasi hidup kami, sama ada secara terang ataupun sembunyi. Kenapa terang sembunyi? Saya kalau nangis, saya nangis sorang-sorang. Jangan nampak suami saya, nanti suami saya sedih tengok saya sedih. Kan? Saya dah cerita sebelum live ni kan? Suami akan happy tengok isteri happy. Sebaliknya juga, suami akan sedih tengok bini dia sedih. So bila kita nak sedih, jangan tunjuk sedih depan suami. Kan? Kita tunjuk muka manis je depan suami. Suami kita pun menangis juga dia. Mungkin dia menangis sorang-sorang. Lagilah suami ni ada maruah, ada ego tinggi sikit. Bukan ego yang jahat lah. Adalah, dia malu lah. Malu nak nangis depan bini dia. Dia nangis sorang-sorang. So kami punya hidup itulah dia, dihiasi air mata. Sebab saya pun tak pernah tanya ke Allah, ya Allah bilalah nak senang, tak pernah tanya. Pada saya macam ni, bila kita dah usaha, suatu hari mesti Allah bagi senang. Itu yang kadang-kadang Allah bagi lambat, kadang-kadang Allah bagi cepat. Tugas kita apa Akmal? Usaha saja. Usahalah. Usaha yang dunia, kerja, pergi tanya orang, berguru, pergi baik dengan orang yang
orang baik-baik, dapatlah kata-kata yang tenang. So jiwa kita makin tenang, makin kuat. Usahalah dengan Allah Ta'ala, solatnya jangan tinggal, zikirnya panjang sikit, selawatnya banyak sikit, tambah. Hari ni mungkin buat 10, esok buat 20, sampai kita berjaya buat satu hari 1000 selawat. Nanti kita lama-lama dah terbiasa buat 10,000. Ada macam tu orang yang kalau tak capai 10,000 tak lengkap hidup dia, ada macam tu. Ramai orang kaya-kaya macam tu, bergantung hidup dia dengan selawat setiap hari, kerana dia tahu sekali kita selawat kepada Rasulullah, Allah akan selawat kepada kita. Itu specialnya selawat. Banyakkan selawat saja, insya-Allah hati kuat. Okey, jaga diri semua. Saya doakan rezeki kita tak kisahlah tuan-puan, sikit ke banyak ke. Paling penting apa tuan-puan? Berkah. Yang sikit kalau berkah boleh jadi banyak, insya-Allah mencukupi. Yang banyak kalau berkah boleh bantu kita dekat akhirat esok. Itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih puan doakan saya. Ya, saya doakan semua. Saya doakan kita semua. Saya doakan follower saya semua. Saya doakan yang sudi tengok saya live. Saya doakan anda semua. Saya doakan juga tim saya yang join sekali. Tim saya ada ni yang tukar menjawab komen-komen anda. Kok anda nak tanya pasal kelas, tanyalah. Nanti tim saya akan menjawab, akan bagi link. So saya doakan semua yang terlibat dengan apa yang saya bagi dalam live ni setiap hari lah, bukan hari ni je. Allah bagi kita rahmat, Allah ampunkan dosa kita, sebab kita banyak dosa yang kita tak perasan. Saya pun nak minta ampun kalau saya tersalah cakap Dan saya doakan semua sekali Allah bagi petunjuk supaya kita dapat cari dan dapat rezeki yang berkah, yang bahagiakan hidup kita dan keluarga kita dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Kak Aniza, kita jangan tinggal selawat Kak Aniza dan jangan lupa sedekah Al-Fatihah kepada ramai orang, kepada family kita, kepada orang lain pun sama. Assalamualaikum.